dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan hukum Lenz. Jadi hukum Lenz ini adalah satu lagi hukum dan juga hukum yang terakhir untuk bab kita, bab 3. Jadi apa itu hukum Lenz dan kenapa kita perlu tahu tentang hukum Lenz ini? Baik, hukum Lenz ini dia berkaitan dengan solenoid kita, arah arus aruhan dan juga ke mana magnet kita bergerak. Okey, jadi kita lihat yang pertama tentang definisi bagi hukum Lenz. Jadi ini adalah definisi dia yang cikgu ambil daripada buku teks. Kita boleh lihat definisi dia, arus aruhan. Okey, hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan, kita dah tahu arus aruhan ini bila kita gerakkan magnet maka dia akan ada arus di dalam litar kita ini walaupun tidak ada bateri langsung. Jadi kita panggil dia sebagai arus aruhan. Jadi hukum Lenz kata arus aruhan tersebut sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet. Okey, arah yang menentang perubahan flux magnet. Okey, baca mungkin macam susah sikit ataupun mungkin kurang faham. Okey, menentang perubahan flux magnet yang menyebabkannya. Okey, jadi bagaimana kita nak faham hukum Lenz ini dengan lebih mudah? Baik, yang pertama adalah kita boleh gerakkan magnet ini masuk dan keluar. Ini kita dah lihat dalam video-video yang sebelum ini bahawa apabila kita gerakkan magnet ke arah solenoid ataupun lawan arah solenoid maka kita akan dapati wujudnya arus yang mengalir di dalam litar kita ini. Okey, galvanometer kita yang baca arus ini dia akan terpesong sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, jadi hukum Lenz ini relevannya dia dengan arus aruhan ini adalah dia memberitahu kita arah mana galvanometer ini dia akan terpesong. Okey, arah yang ke mana dia akan terpesong. Baik. Jadi hukum Lenz ini dia kata arus aruhan yang mengalir itu dia akan mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet. Okey, maksud dia macam ini. Contoh kita ambil magnet ini, okey, anda perhatikan dia utara di sebelah kiri dan juga selatan di sebelah kanan. Jadi bila kita gerakkan magnet ini ke dalam solenoid ini ataupun ke arah solenoid ini, maka arus yang mengalir, arus aruhan yang mengalir ini dia akan menghasilkan satu flux magnet yang menentang magnet ini daripada masuk. Okey, bagaimana solenoid ini nak menentang? Caranya adalah, ingat magnet kita ada satu ciri-ciri magnet iaitu contoh utara selatan. Kalau kita letakkan pada kutub yang sama, utara dengan utara, apa yang berlaku adalah dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, tapi kalau dia punya kekutuban dia berbeza, okey, utara dengan selatan, maka dia akan bercantum. Jadi dalam kes kita sekarang ini adalah kita sedang menolak masuk magnet kita ke arah solenoid. Okey, jadi daripada sini ke arah solenoid. Maka solenoid kita ini, arus aruhan itu dia akan mengalir supaya ia menghasilkan magnet utara di sebelah kanan ini. Okey, di sebelah sini dia akan menghasilkan utara, manakala di sebelah kiri dia akan menghasilkan selatan. Okey, kenapa dia menghasilkan utara dan selatan di sini? Sebabnya adalah bila kita tolak masuk, maka arus aruhan ini dia akan mengalir supaya dia tolak balik keluar. Okey, dia tak nak benda ini masuk. Maka dia akan mengalir di sini utara, di sini selatan. Jadi arah mana arus itu mengalir? Kita boleh gunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, petua genggaman tangan kanan ini boleh rujuk balik pada video yang lepas. Okey, jadi utara di sini, selatan di sebelah bawah, maka arah arus aruhan dia adalah seperti inilah. Okey, mengikut jari-jari kita. Jadi arus aruhan dia akan mengalir. Okey, cikgu lukiskan dengan warna putih. Okey, di sini dia akan mengalir seperti ini. Okey, jadi dia akan mengalir seperti ini dan bila dia masuk ke arah galvanometer kita, okey, ini satu lagi poin penting ya. Bila arus mengalir ke arah galvanometer ini, maka galvanometer kita dia akan terpesong pada arah yang menentang dia. Okey, jadi galvanometer kita dia akan terpesong ke sebelah kiri. Okey, jadi ini kalau magnet kita ini dia sedang ditolak masuk. Okey, sekarang persoalannya adalah bagaimana kalau kita tolak dia keluar? Okey, maksudnya contoh sekarang magnet itu berada di sini.
magnet itu berada pada solenoid kita. Kemudian apa yang kita buat adalah kita tarik, kita cabut magnet ini keluar. Jadi kita tolak dia keluar. Okay, daripada sini kita tarik dia keluar. Jadi persoalannya adalah bagaimana dengan arus aruhan yang terhasil. Okay, jadi jawapannya adalah sama juga, cuma kali ini berbeza sedikit arah dia, iaitu mula-mula magnet di sini. Kemudian bila kita tarik, maka solenoid kita ini cuba untuk menghalang magnet ini daripada ditolak keluar. Daripada dia ditolak keluar. Jadi apa yang solenoid kita ini akan buat adalah dia akan hasilkan selatan di sebelah kanan. Kenapa selatan di sebelah kanan ini? Kerana asalnya dia tak nak bagi magnet ini keluar. Jadi cara untuk tak nak bagi magnet ini keluar adalah dengan menghasilkan selatan di sebelah sini, supaya bila selatan dengan utara maka dia akan bercantum. Jadi selatan di sana, utara di sini. Sama juga kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Jadi tangan kita akan jadi lebih kurang macam ni lah. Anda boleh lukiskan sendiri. Jadi ibu jari ke sini, manakala jari-jari lain semua masuk ke arah dalam. Ataupun dia sedang naik ke atas lah. Jari-jari kita dia macam tu lah, naik ke atas dan genggam ke dalam. Maka arah arus aruhan akan terbalik lah. Terbalik seperti ini. Dan dia akan mengalir masuk ke bawah, terpesong ke sana. Jadi galvanometer kita, ingat sekali lagi, dia akan terpesong pada arah yang bertentangan. Jadi maksudnya sekarang ini galvanometer kita akan terpesong ke sebelah kanan. Jadi itu serba sedikit berkenaan dengan hukum Lenz. Anda kena ingat mudah saja, iaitu bila kita gerakkan magnet, maka solenoid ini anda perlu lukis terlebih dahulu supaya dia menghalang pergerakan magnet. Contoh, kalau magnet itu masuk, maka anda perlu lukiskan dahulu di sini adalah utara, di sini adalah selatan, dan kemudian anda gunakan petua genggaman tangan kanan untuk tentukan arah arus aruhan dia. Jadi setakat itu sahaja untuk video ini. Kalau anda tak faham ataupun kurang faham di mana-mana, boleh tolong tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.